Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam kelas pendidikan jasmani dan kesihatan tahun 4. Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan pendidikan kesihatan. Kamu boleh rujuk dalam buku teks muka surat 76 dan 77 seperti mana yang terdapat pada skrin kamu, iaitu berkenaan dengan tajuk zaman remaja. Okey, ini adalah berkenaan perubahan fizikal yang akan berlaku pada kamu, iaitu daripada kanak-kanak ke zaman remaja, yang mana kamu semua akan melalui fasa akhir baligh. Apakah akhir baligh? Akhir baligh ialah peringkat kematangan anggota seksual dan sistem reproduktif seseorang. Bila sebut anggota seksual ni berkenaan dengan aurat utama kita lah, yang terdapat di depan dan belakang bahagian sensitif kita. Dan sistem reproduktif adalah pada bahagian tersebut lah, iaitu yang terlibat dengan proses mengandung dan juga melahirkan anak, tak kira lah lelaki ataupun perempuan. Tanda akhir baligh bagi seorang lelaki disebut ihtilam, manakala untuk perempuan adalah menarche. Antara contoh beberapa perubahan fizikal. Apakah perubahan fizikal? Perubahan fizikal ni adalah perubahan yang akan berlaku pada badan kita, pada badan kamu lah. Saya dan ibu bapa kamu, kakak abang kamu mungkin dah mengalami perubahan fizikal tersebut. Kamu yang dalam proses mengalami perubahan fizikal. Okey. Untuk lelaki, kamu boleh baca dalam buku teks kamu, terdapat situ dia proses perubahan ni berlaku sekitar umur 9 dan mungkin akan tamat pada umur 16 tahun. Mana bila dah 16 tahun, proses perubahan ni dah berlaku sepenuhnya lah, dan dia bermula daripada umur 9. Ada orang mula awal, ada yang mula lewat. Okey, untuk lelaki, antara perubahan fizikal adalah perubahan bau, mengalami bau badan. Bau badan ni dah mula bau masam, macam-macam bau lah. Peluh tu ada bau yang tidak menarik. Kemudian tumbuh misai bulu dada, seperti mana kamu boleh lihat pada abang dan juga bapa pakcik kamu. Halkum, jelas kelihatan. Halkum ni kat bahagian leher untuk lelaki, tapi tak semualah nampak. Untuk badan besar mungkin tak nampak halkum tu. Yang kurus mungkin boleh nampak dengan jelas. Kemudian dada membidang. Apa dia dada membidang? Dada ni, keluasan dada menjadi besar, menjadi luas. Okey. Kemudian zakar membesar. Zakar tu alat kelamin untuk lelaki lah, yang buang air kecing tu. Tumbuh bulu di ketiak dan pubis. Ketiak tahu, pubis adalah bahagian zakar lah. Okey, bahagian seksual untuk lelaki. Otot tangan dan kaki membesar. Okey, otot pada bahagian tangan dan kaki. Alright. Adakah benar ihtilam berlaku kerana saya berpenyakit? Sebenarnya ihtilam ni berlaku pada semua orang lelaki. Okey, dia akan mengalami satu peristiwa yang dikenali sebagai mimpi basah. Mimpi basah ni maknanya sistem reproduktif dia dah berfungsi dengan sempurna. Okey. Untuk perempuan pula, proses perubahan berlaku daripada umur 9 hingga 16 tahun juga. Dan akhir baligh perempuan disebut sebagai menarche. Okey, antara perubahan fizikal, jerawat mula tumbuh di bahagian muka. Walaupun lelaki ada juga tumbuh jerawat, tapi pada bahagian perempuan lebih banyak jerawat. Itu sebab iklan-iklan pencuci muka semua popular lah.
untuk mengurangkan pertumbuhan jerawat. Kemudian bau badan sama macam lelaki juga, bersuara lunak. Suara dia jadi macam Siti Nurhalizah. Okey. Suara dia jadi macam penyanyi lah. Suara dengar merdu, tengok muka tak semestinya segak tapi suara lunak. Kemudian payudara membesar. Payudara ataupun bahagian dada tu dia jadi lebih besar untuk persediaan untuk menyusu anak dia nanti. Punggung melebar. Bahagian punggung untuk perempuan dia akan lebar lebih daripada lelaki, sebab pada bahagian tersebut adalah tempat persediaan untuk dia mengandung. Bukan saja melebar, dia adalah Allah jadikan untuk rahim dia, membuka ruang bahagian rahim dia untuk dia mengandung bila dia kahwin nanti. Kemudian yang lain dia lebih kurang sama macam lelaki, cuma yang istimewanya perempuan ni dia akan mengalami simptom dikenali sebagai haid ataupun datang bulan, mana ada yang sebut ABC, Allah bagi cuti. Pada waktu tersebut dia tak diberi cuti untuk mengamalkan solat, puasa, makna dapat cuti lah. Solat tak payah ganti, puasa kena ganti. Okay, haid ni seperti mana kamu mungkin dah tahu, dia akan keluar darah pada bahagian kemaluan perempuan tersebut. Sebab apa keluar darah? Itu adalah proses semula jadi yang Allah jadikan pada bahagian rahim perempuan akan dibersihkan secara semula jadi. Sebab pada waktu tu darah yang keluar tu adalah yang disebut telur yang sudah tidak berfungsi, telur yang bersedia untuk proses persenyawaan atau proses untuk mengandung. Makna pada bahagian tersebut kalau orang perempuan keluar darah haid, maknanya dia sedang dibersihkan dari segi dalaman. Maknanya jangan malulah. Dan cuma pada semasa kedatangan haid akan berlakulah beberapa peristiwa ataupun ketidaksenang pada orang perempuan. Walau bagaimanapun tak semua orang perempuan akan mengalami simptom haid yang kamu boleh baca pada muka surat 77, iaitu antaranya perut kembung, senggugut. Apa dia senggugut? Ialah sakit perut pada bahagian perut, bawah perut, pada bahagian rahim lah tu. Muka berjerawat, mual dan loya, nak termuntah dan sebagainya. Kemudian payudara terasa sakit, bahagian dada dia, gangguan emosi yang dah sakit, rasa tak selesa lah, mula cepat marah, murung dan gelisah. Okey, tugasan untuk pembelajaran ini daripada buku teks ni kamu baca bagi faham, dan cuma kamu ambil maklumat dan rekodkan dalam bentuk jadual. Macam mana dalam buku tulis pendidikan jasmani dan kesihatan, kamu salin balik kedua-dua proses akil balik lelaki dan perempuan ni dan pindahkan dia dalam bentuk jadual. Macam mana bentuk jadual adalah yang kotak kiri, kotak sebelah kanan tu, ataupun kamu boleh buat dalam bentuk peta minda. Okey, kalau tak ada masalah boleh tanya pada waris ataupun ahli keluarga terdekat, atau kalau tak dapat jawapan juga boleh WhatsApp saya. Okey, Assalamualaikum.